Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan topik kuantum tenaga. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kuantum tenaga? Definisi dia yang diberikan dalam buku teks adalah paket tenaga yang diskrit. Okey, diskrit ni adalah seketul-seketul dan bukan selanjar. Okey, selanjar ni adalah yang berpanjangan. Contoh macam gelombang lah. Okey, jadi bila kita kata kuantum tenaga ini, dia merujuk pada tenaga apa? Okey, kita dah belajar tentang tenaga kinetik, tenaga gas ataupun tenaga elektrik. Semua itu kita dah belajar. Jadi, apa yang kita maksudkan dengan kuantum tenaga ini adalah berkaitan dengan cahaya. Okey, cahaya. Jadi, cahaya pun dia ada tenaga. Okey, dia ada tenaga. Dan macam mana kita nak tahu nilai tenaga bagi cahaya? Jadi ada kalau daripada gelombang pun sebenarnya adalah kaedah dia untuk kita cari tenaga dia, iaitu dia berkadar dengan amplitude kuasa 2. Okey, cuma yang ini kita tak belajarlah dalam SPM. Okey, tapi jangan risau sebab dia punya kegunaan dia masih belum ada lagi dekat peringkat SPM ni. Jadi apa yang kita nak tahu adalah sebelum ini kita dah belajar cahaya sebagai gelombang. Okey, cuma bila kita andaikan cahaya adalah gelombang, ia tidak dapat menyelesaikan beberapa masalah yang timbul. Sebagai contoh, sinaran jasad hitam dan juga spektrum garis yang cikgu dah terangkan dalam video-video yang sebelum ini. Okey, jadi bila kita nak jelaskan fenomena-fenomena tadi, kita perlu buang idea bahawa cahaya adalah gelombang. Kita perlu bawa satu idea baru yang mana Albert Einstein dan juga Max Planck telah bawa idea bahawa cahaya ini dia sebenarnya bukan dalam bentuk gelombang tetapi dia dalam bentuk paket-paket tenaga. Maksudnya dia lebih kurang macam zarah lah yang kita panggil sebagai cahaya ini sebagai foton. Okey, foton ini adalah zarah cahaya. Itu secara mudahnya dia adalah zarah cahaya, dan bila kita kata dia adalah foton, berapa tenaga dia? Okey, jadi berapa tenaga dia itulah yang kita maksudkan dengan video kali ini, iaitu konsep kuantum tenaga. Jadi tenaga bagi cahaya ataupun tenaga bagi foton, benda yang sama, foton adalah cahaya. Jadi tenaganya adalah diberikan tenaga berkadar terus dengan F ataupun E sama dengan HF. Ini adalah rumus bagi tenaga foton ataupun tenaga cahaya. Jadi E di sini merujuk kepada tenaga bagi cahaya ini ataupun kuantum tenaga dia, manakala F merujuk kepada frekuensi. Okey, F di sini merujuk kepada frekuensi. Jadi di sini pun anda boleh dapati bahawa dia macam pelik sedikit. Okey, sebab dalam ni frekuensi berkaitan dengan fenomena gelombang. Okey, frekuensi ni adalah dalam gelombang. Dia tidak ada untuk zarah. Okey, bila kita kata sebagai contoh bola itu bergerak dengan frekuensi ataupun bola itu mempunyai frekuensi tertentu, dia macam tidak ada maksud yang kita boleh faham lah. Okey, dia frekuensi ni kita lebih faham berkaitan dengan gelombang. Jadi dia sebenarnya macam ada gabungan antara gelombang dan juga zarah ataupun gelombang dengan foton. Jadi F di sini merujuk kepada frekuensi bagi foton ini ataupun bagi gelombang cahaya tersebut. Okey, jadi cahaya ini dia gabungan foton dan juga gelombang. Okey, H di sini maksudnya apa? H dekat sini adalah pemalar. Okey, satu pemalar yang kita panggil sebagai pemalar Planck. Pemalar Planck ni nilainya adalah 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Unitnya adalah Joule saat. Okey, Joule saat. Okey, sebab E adalah Joule, F adalah 1 per saat. Jadi saat kita bawa ke sana, kita akan dapat Joule saat. Okey, jadi ini adalah tenaga yang ada dalam sesuatu foton. Kita ambil satu contoh soalan. Okey, kita andaikan kita ada satu zarah, kita ada satu cahaya yang mempunyai lambda sebagai contoh 400 nanometer dan juga lambda 700 nanometer. Okey, soalan kita yang mana mempunyai tenaga yang lebih tinggi ataupun tenaga kuantum, tenaga foton yang lebih tinggi. Okey, macam mana kita nak dapatkan tenaga bagi lambda sama dengan 400 dengan 700 ini? Caranya adalah dengan kita cari dia punya nilai F. Okey, apa hubungan antara F dengan lambda? Jawapannya adalah V sama dengan F lambda. Okey, jadi V di sini merujuk kepada apa? V adalah laju ataupun halaju bagi gelombang kita, iaitu cahaya. Okey, V bagi cahaya adalah 3 darab 10 kuasa 8. Okey, jadi ini adalah laju cahaya sama dengan F darab dengan lambda, iaitu 400 darab dengan nanometer, iaitu 10 kuasa negatif 9. Maka di sini F-nya kita boleh dapat sebagai berapa ni? Okey, masukkan dalam kalkulator. Jadi cuba masukkan dekat dalam kalkulator cikgu. 3 darab 10 kuasa 8 bahagi dengan 400 10 kuasa negatif 9.
Okey, nilai yang cikgu dapat adalah sekitar 7.5 darab 10 kuasa 14. Jadi tenaganya adalah E bersamaan dengan 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 darab dengan nilai yang kita dapat ini. 7.5 darab 10 kuasa 14. Okey, darabkannya kita akan dapat nilai yang cikgu dapat adalah 4.97. Okey, 4.97 darab 10 kuasa negatif 19. Jadi ini adalah tenaga yang terdapat dalam cahaya yang mempunyai lambda sebanyak 400 nanometer. Jadi ini adalah tenaga dia. Macam mana pula dengan 700 nanometer? Kita tukarkan saja dekat sini. Okay? Ini samalah sebab ini adalah malar, cahaya bergerak pada laju yang sama. Tapi di sini kita tukar kepada 700. Jadi kita akan dapat 3 darab 10 kuasa 8 sama dengan F 700 darab 10 kuasa negatif 9. Okey, jadi kita gantikan saja. Bagi tengok 700 negatif 9. Okey, nilai yang cikgu dapat adalah 4.28. F sama dengan 4.29. Okey, darab 10 kuasa 14 Hertz. Jadi E bersamaan dengan 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Darabkan dengan frekuensinya 4.29 ataupun 4.3 lah. Okey, darab 10 kuasa 14. Jadi kita selesaikan saja. Darab dengan 6.63, 10 kuasa negatif 34. Okey, nilai yang cikgu dapat adalah sebanyak 2.84 darab 10 kuasa negatif 19. Okey, jadi di sini ada perhatikanlah dia punya tenaga bagi lambda sama dengan 400 ini adalah lebih besar. Okey, ini 4.97 darab 10 kuasa negatif 19 Joule, ni pun Joule. Jadi nilainya kalau anda bandingkan yang ini lebih besar lah sebab ini adalah 4.97, yang ini adalah 2.84. Maka kalau kita tengok dekat sini 400 ni lebih kurang warna macam warna kebiruan sedikit, manakala 700 ni dia merah. Okey, jadi merah ini dia punya tenaganya adalah kecil berbanding dengan warna biru. Okey, itu adalah berkenaan dengan pengiraan untuk kuantum tenaga ini. Okey, jadi setakat itu saja untuk video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya.